Kalau yang ditiru tu orang molek, orang baik, memang tak jadi masalah. Perangai-perangai dia hak lain pun dia turut jugalah. Masalahnya sekarang ni dia tu rambut tu bukan setakat rambut tu, hak lain-lain tu, perangai-perangai hak lain. Hak tu ya jadi tak moleknya, bukan rambut tu sendiri panjang tu tak molek ya. Dari segi agama tidaklah begitu. Begitu juga rambut pendek ni, kalau dulu sebelum pada timbul fashion lah, kita kata fashion pendek ni, dulu ulama-ulama pandai pelik ni orang rambut pendek perempuan kita ni. Bahkan setengah-setengahnya dia kira sebagai qazak ni, qazak yang dilarang. Tetapi sekarang ni orang rasa pelik orang panjang tu. Ini berkait dengan uruf, dengan penerimaan masyarakat umum, masyarakat semasa. Ke mana-mana pun boleh. Hak maksud qazak yang sebenarnya yang dilarang, yang ulama ambil daripada hadis larangan dia tu, bukanlah seperti rambut pendek seperti kita ni. Kita panggil guti ni. Hak sebenar-benar maksud qazak itu ialah cukur sebahagian, simpan sebahagian. Sekarang ni pun ada juga orang buat lagu tu. Kan macam-macam kan, ada sekarang ni pang lah macam-macam. Dia buat gitu rambut sini cukur, ataupun taruh sini kau cukur atas ni, kau tak kira lah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Hak Nabi SAW larang, dan itulah yang dimaksudkan dengan qazak. Kalau gunting lagu ni dengan maksud supaya lebih comel, lebih kemas, dan kita pun tidak jadi susah untuk menjaga rambut tu, begitu juga mungkin berasa berat kepada orang yang tidak biasa rambut panjang. Dia berasa berat, susah sabuk, kadang-kadang mari ke depan, tunjuk sikit, mari ke depan, susah. Dia buat pendek. Kerana tu tak jadi masalah. Itu tidak termasuk dalam qazak yang dilarang oleh ulama-ulama. Tapi nak ceritanya ulama-ulama dulu dia, oleh kerana rambut pendek ni, cara rambut pendek ni tak ada, sehingga sebahagian daripada mereka mengatakan rambut pendek walaupun gunting itu pun qazak. Keliru. Sebenarnya qazak tidak begitu. Tetapi setengah-setengah ulama kata begitu. Apabila berlalu zaman tu, zaman sekarang ni, mari kalau kita tengok orang panjang, tu pula boleh. Begitulah perubahan zaman. Hak ni dari segi Islam ni tak ada apa, ni boleh berubah. Boleh berubah atas penerimaan orang lah, atas penerimaan orang. Dari segi semata-mata rambut panjang ke apa tu, itu tidak salah. Rambut pendek pun tidak salah. Salahnya kalau dengan maksud kita ikut siapa. Kalau rambut pendek pun kalau dengan maksud nak ikut orang-orang tertentu, fashion-fashion tertentu, orang-orang tu tidak baik, ikutan yang tidak baik pun tak boleh juga. Tidak kata rambut panjang saja, rambut pendek pun tak boleh juga. Begitulah, bukan masalah rambut saja, masalah gagal lain pun lagu tu juga. Tapi kalau semata-mata kita berasa selesa, sedap, kita pakai gitu, memudahkan kita, tak jadi masalah. Apa-apa yang kita nak pakai ni, dari segi agamanya begitu. Misalnya kita nak pakai seluar, kita nak pakai kain, kita kalau nak berlari, nak unggah, kalau kita kata lebih selesa pakai seluar, kita pakai seluar. Pada ketika itu tak jadi masalah. Pada ketika ni duduk di rumah nak selesa pakai kain, misalnya pakai kain, tak dah jadi masalah atas kita. Tetapi kalau kita tengok, banyaklah hak berubah daripada zaman dulu dengan zaman sekarang. Dari segi cara pakaian, rambut, potongan rambut ke apa. Orang dulu maksudnya ulama-ulama, sahabat-sahabat ni, kita buat tidak serupa dengan mereka, itu memang banyak. Termasuklah di antaranya hak ni. Kalau kita tengok dalam masjid sekarang ni, malam ni, kita tengok tak berapa orang panjang lah. Tak ada. Kita kata rambut pendek lah. Kalau zaman dulu nak cari rambut pendek lagu kita, dia tak ada. Semua panjang lah. Semua panjang belakang. Mana duduk dalam masjid, panjang belakang. Tetapi perkara ni, walaupun satu ketika dulu orang umum buat, tidak semestinya kita molek buat. Orang kemudian tak semestinya kita ikut, semata-mata ikut tu tak ada kelebihan. Tak juga. Ini termasuk di antara perkara yang boleh berubah mengikut zaman, mengikut penerimaan umum, boleh berubah. Masalah potongan rambut, potongan baju, pakaian apa itu boleh berubah. Tak jadi masalah lah kepada kita orang Islam. Ada perkara yang tidak boleh berubah, tak boleh.
berubah. Ada perkara yang molek berubah. Bab salati fi an-na'am. Ini bab sembahyang dengan memakai kasut. Dengan memakai kasut. Bolehkah sembahyang dengan memakai kasut? Kalau kita tengok di sini dalam riwayat yang pertama, Abdullah bin Sa'id berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada hari Fathi Makkah, dan baginda meletakkan kasutnya sebelah kiri. Sebelah kiri. Dia bersembahyang dengan tidak pakai kasut. Ini menunjukkan kalau kita tengok hadis-hadis ni, ada hak sembahyang pakai kasut, ada hak sembahyang tidak pakai kasut. Begitu. Hadis yang pertama ni menunjukkan tak pakai kasut. Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Dan hak ni kira-kiranya di antara yang terakhir, di antara hak akhir, iaitu sembahyang dengan pecah kasut. Iaitu sebab Fathi Makkah ni pada tahun yang ke-8. Mana kira kemudian tu lewat juga. Lepas pada tu riwayat daripada Abdullah bin As-Sa'id lagi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh, dia jadi imam kepada kami di Mekah. Dia mulakan surah Mukminin sehingga dia baca. Bila sampai cerita Musa dan Harun ataupun cerita Musa dan Isa, Ibnu Abbas syok. Hak ni, cerita Musa dan Harun ke ataupun cerita Musa dan Isa. Hak tu Ibnu Abbas ya syok. Yang ni perawi lah. Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Gitu. Awi ikhtalafu, ataupun mereka berselisih pendapat. Ini kata siapa? Kata Ibnu Jurayj. Yang ni perawi di bawah lagi daripada Ibnu Abbad tadi. Ibnu Jurayj mengambil daripada Muhammad bin Abbad. Ibnu Jurayj kata ikhtalafu, mereka berselisih pendapat. Yang ni mereka, yang ni tuk guru dia, tuk guru kepada Ibnu Abbad itu berselisih pendapat. Ada yang kata begini, ada yang kata begini. Siapa tuk guru kepada Muhammad bin Abbad itu? Iaitu Abu Salamah, Abdullah bin Musayyab dan Abdullah bin Amr. Itu tuk guru dia. Sebab apa kalau kita perhatikan, Muhammad bin Abbad bin Ja'far berkata, akhbarani Abu Salamah bin Sufyan, seorang tuk guru dia. Wa Abdullah bin Musayyab, dan Abdullah bin Amr, 3. Jadi ikhtilaf pun siapa yang berselisih sini? Yang berselisih di sini tuk guru kepada Ibnu Abbad itu, Muhammad bin Abbad itu. Sebab tuk guru dia ramai, sebab itu dia kata ikhtilafu, ramai dalam bentuk jamak. Jadi hak kata gini, mereka berselisih pendapat tu, siapa dia? Ibnu Jurayj kata, iaitu anak murid kepada Ibnu Abbad. Yang ni sama ada Ibnu Abbad yang syok tentang hak tadi. Baca ayat tu sebut cerita Musa dan Harun ataupun cerita Musa dan Isa. Ibnu Abbad yang syok ataupun kata Ibnu Jurayj, mereka berselisih pendapat. Mereka tu yang ni tuk guru kepada Ibnu Abbad. Tuk guru tu Hasan ni lah dalam sana. Bila sampai situ, bila sampai ke cerita tu, bila sampai kepada ayat tu lah. Mana ayat sampai kepada cerita Musa dan Harun itu, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad atayna Musa al-kitab, sampai kepada la'allahum yahtadun wa ja'alna ibna maryama wa umma wa thumma arsalna Musa wa akhahu Harun. Situ itu cerita Musa dan Harun, cerita Musa dan Isa. Walaqad atayna Musa al-kitab la'allahum yahtadun wa ja'alna ibna maryama wa umma. Itu situ. Jadi hak ni kau sini, hak tu hak berselisih. Ayat tu ke ayat ni. Situlah. Bila sampai situ, sama ada hak tu ke atau hak ni tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbatuk. Bila terbatuk, dia pun hadaf. Hadaf tu bukan makna hadaf buat dah. Dia berhenti sekali. Dia nak baca lagi kalau nak kiranya. Tapi terbatuk. Bila terbatuk, dia berhenti setakat tu. Lalu rokok. Abdullah bin As-Sa'id ada di situ. Ada mana dalam peristiwa itu. Apa-apa ni cerita hadis ni, mana ada hadis ni. Cerita pecah kasut. Nak ceritanya hadis ni dengan hadis sebelum ni, hadis tolak. Sebab perawi dia tu Abdullah bin As-Sa'id.
Hak tulang.